Dari segi latihan pendidikan dan tarbiyah yang telah diberikan oleh Pusat Islam, maka sememangnya saya dan juga jawatan kuasa yang telah dilantik sangat-sangat positif terhadap langkah yang dilakukan oleh Pusat Islam, termasuklah Ustaz Muhammad Ismail Mustari, Timbalan Pengarah Pusat Islam, dan juga Pengarah Pusat Islam sendiri Dr. Azhar Muhammad, yang telah memberikan satu latihan dan tarbiyah yang sangat baik kepada kami sebagai peserta yang akan pergi ke Arab Saudi. Sebagai contoh, sepanjang gerak kerja program ini, kami pada peringkat awal terasa longgar dengan disiplin-disiplin. Sebagai contoh dari segi ketepatan masa, dari segi kehadiran mesyuarat, dari segi kepatuhan kepada arahan ketua. Tetapi apabila kami masuk ke dalam program ini, melakukan gerak kerja, kami telah dididik supaya datang awal, lebih awal daripada masa yang ditetapkan. Sebagai contoh, apabila mesyuarat dijalankan pada pukul 9 pagi, maka kami perlu sampai sebelum pukul 9 pagi di Pusat Islam. Jadi latihan ini sangat memberi kesan kepada kami, bukan sahaja dalam mesyuarat yang dijalankan di peringkat program ini, tetapi sehingga keluar sekalipun kami terasa terbiasa dengan latihan yang dilakukan. Selain daripada itu juga, kami telah dididik untuk bersedia pada bila-bila masa apabila dipanggil mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat yang diadakan pada pukul 9 pagi, 8.30 pagi baru dibagi tahu kepada para peserta, dan ini merupakan satu latihan supaya pelajar ataupun peserta-peserta ini dapat mendisiplinkan diri. Selain daripada itu juga, dari sudut latihan rohani, para peserta telah dididik sebulan sebelum program ini berlangsung. Mereka telah dididik untuk beriktikaf ataupun duduk di masjid, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, bangun menunaikan solat hajat. Semoga program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan juga program bacaan Yasin, program tazkirah subuh, dan ini merupakan latihan setiap hari yang diberikan kepada setiap peserta-peserta program ini. Jadi dengan secara tak langsung, peserta ini dirasakan dapat mendekatkan diri dengan penciptanya, dan tidak semata-mata dengan berusaha mencari penajaan, tetapi meletakkan doa dan tawakal juga itu sebagai satu perkara yang sangat penting. Okey, berkaitan dengan program ke Makkah dan Madinah, Muslimat merupakan bilangan yang besar daripada rombongan, merupakan separuh daripada bilangan yang pergi, dan tugas Muslimat sepanjang program banyak boleh disenaraikan. Yang paling utamanya disebabkan peserta-peserta program telah berada di masjid sebulan sebelum program, dan memandangkan kita berada di masjid sebulan sebelum program, jadi maksudnya makanan kepada peserta itu disediakan oleh pihak Muslimat sendiri, di mana Muslimat sendiri yang akan memasak di dapur yang disediakan, maksudnya yang ada di masjid, dan segala menu dan bahan-bahan masakan juga disembeli sendiri oleh Muslimat. Keseluruhan pergerakan Muslimat sebelum program, semasa berada di masjid, kebanyakannya diselaraskan oleh Ustazah Naimah. Apa-apa pun arahan dan gerak kerja yang perlu dilakukan akan ditujukan terus dan dirujuk terus kepada Ustazah Naimah. Jadi secara tidak langsung ini memainkan dan mengeratkan lagi lah hubungan di antara peserta program. Jadi Muslimat mengambil pendekatan untuk menyesuaikan diri dengan berada di masjid, seperti iktikaf lah di masjid pada waktu malam. Dan kalau kita lihat penempatan Muslimat memang telah ditetapkan oleh pihak masjid di tingkat atas, bahagian atas Masjid Sultan Ismail. Dikiranya di situ Muslimat akan menginap di situ. Muslimat juga berperanan dalam gotong royong ataupun aktiviti yang dilakukan di Masjid Taman Sri Pulai Perdana. Di situ kita lihat walaupun aktiviti yang dijalankan sepertinya aktiviti di sebelah pagi, iaitu aktiviti mencuci kereta, tapi Muslimat turut mengambil peranan dengan melakukan aktiviti gotong royong ataupun membersihkan rumah-rumah penduduk yang berada di situ, daripada rumah ke rumah.
Jadi memang Muslimat mengambil pendekatan untuk kiranya mendekatkan diri dengan masyarakat dengan melakukan kerja-kerja amal dan ke rumah dan seterusnya berlangsung program tersebut hingga malam lah. Jadi secara tak langsung kita dapat melihat bahawa kepentingan Muslimat itu sendiri berperanan dalam program Mekah dan Madinah. Jadi di antara aspek yang ditekankan dalam sepanjang program ini adalah batasan di antara pelajar lelaki dan perempuan, pelajar siswi dan pelajar siswa. Dan kita tahu tempat yang kita akan pergi itu adalah satu tempat yang barakah kan. Jadi apa pun aktiviti dan gerak kerja yang kita lakukan sebelum itu juga berkait rapat dengan keadaan kita di sana. Jadi batas-batas pergaulan di antara pelajar siswi dan pelajar siswa amat dititik beratkan oleh pihak program. Harapan kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun penggerak-penggerak global outreach yang akan datang, sememangnya dua faktor yang kita tidak boleh lupakan. Yang pertama sekali, kita perlu berusaha dengan lebih gigih. Kadang-kadang kita perlu berusaha di luar daripada kemampuan kita sendiri untuk menjayakan program berkenaan. Kadang-kadang kita fikirkan bahawa program yang besar seumpama ini adalah mustahil bagi kita untuk kita laksanakan, tetapi kita memerlukan usaha yang tidak berbelah bagi kita bagi menjayakan program ini. Yang paling penting sebenarnya bagi kita adalah usaha dan kesungguhan kita untuk menjayakan program ini, dan juga selain daripada usaha, faktor tawakal dan doa serta pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak boleh kita lupakan. Pengarah program peringkat Pusat Islam Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ismail Mustari seringkali mengulang-ulangkan. Beliau mengatakan bahawa 9/10 daripada usaha dan kejayaan kita datang daripada usaha kita di waktu malam, dan cuma 1/10 sahaja daripada usaha dan kejayaan kita datang daripada usaha kita di waktu siang. Jadi oleh sebab itu, disebabkan oleh dorongan dan motivasi ini, maka peringkat peserta berusaha menghidupkan ataupun berdoa, menunaikan qiyamul lail dan sebagainya, mendekatkan diri pada Allah. Semoga program ini dapat dijayakan. Selain daripada itu juga, teamworking, faktor teamworking ataupun gerak kerja bersama secara berkumpulan, bukan sahaja di kalangan mahasiswa ataupun peserta itu sendiri, tetapi kerjasama di antara Pusat Islam sebagai contoh dengan mahasiswa yang sangat erat menjadi faktor kepada kejayaan program ini. Seandainya tidak ada kerjasama dan keselarasan di antara kedua-dua pihak, sebagai contoh pensyarah dengan mahasiswa, dengan pensyarah ini hanya sekadar melepaskan tanggungjawab ataupun bebanan ini kepada mahasiswa untuk menjayakan program ini, saya merasakan bahawa mungkin peserta-peserta ini tidak dapat melangkah dengan lebih jauh, kerana sokongan dan pengalaman daripada pensyarah-pensyarah ini sangat penting bagi memberikan panduan, memberikan sokongan, membantu dari segi idea, memberi kekuatan semangat dan sebagainya kepada peserta-peserta berkenaan. Jadi seandainya tidak ada faktor teamworking ini ataupun amal jama'i ini, maka program ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhir sekali, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Datuk Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Datuk Profesor Dr. Zaini bin Hujang, kerana telah memberikan kepercayaan dan juga penghargaan yang tinggi kepada Pusat Islam dan juga 100 orang peserta yang telah pergi ke Arab Saudi bagi menjayakan program ini, kerana di atas sokongan dan motivasi yang diberikan oleh Datuk Naib Chancellor ini telah memberikan banyak kekuatan dan motivasi kepada peserta-peserta ini bagi menggerakkan dan menjayakan program ini bersama-sama dengan Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia.